Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Grup 5 yang terdiri daripada Agnes Andrew, saya sendiri Bibi Zanti, Jenny Junib dan Juliet Senin Andrew akan mengupas isu mengenai ketirisan dalam perolehan kerajaan dalam projek bekalan air luar bandar. Projek ini di Sabah dan Sarawak bertujuan adalah untuk membekal air yang bersih kepada penduduk luar bandar. Projek ini dibiayai oleh kerajaan melalui pinjaman dan geran yang melibatkan pembinaan infrastruktur seperti tangki air dan sistem paip. Namun, pelaksanaan projek menghadapi pelbagai masalah termasuk gangguan bekalan dan kegagalan mencapai sasaran. Banyak kemudahan yang telah siap tidak digunakan atau tidak diselenggara yang menyebabkan kerosakan aset dan juga pembaziran dana. Menurut laporan audit negara 2024, projek ini gagal mencapai objektif asalnya. Akibatnya, ramai penduduk luar bandar Sabah dan Sarawak masih belum mendapat akses bekalan air yang bersih dan yang sepatutnya. Isu perolehan kerajaan dan projek BALB di Sabah. Antara pelanggaran utama dalam kes ini ialah pemberian kontrak secara rundingan terus tanpa justifikasi yang sah, meskipun nilai projek telah melebihi dari yang sepatutnya ditender secara terbuka. Pemilihan kontraktor juga dilakukan tanpa proses penilaian teknikal yang sewajarnya. Kontraktor yang tiada kelayakan telah dianugerahkan projek manakala bayaran turut dibuat walaupun projek belum lagi dilaksanakan. Pegawai pengesah juga dilaporkan telah memasukkan dokumen kemajuan kerja bagi tujuan menuntut bayaran daripada kerajaan. Penyalahgunaan kuasa oleh penjawat awam ini turut terbukti apabila SPRM berjaya merampas wang tunai yang berjumlah RM114 juta daripada 2 orang pegawai kanan Jabatan Air Negeri Sabah. Pegawai terlibat dipercayai menerima komisen daripada kontraktor sebagai ganjaran meluluskan projek yang jelas telah melanggar etika dan integriti perkhidmatan awam. Terima kasih Bibi Zanti, salam sejahtera, dan saya akan membentangkan berkenaan dengan apa pandangan nilai etika dan integriti penjawat awam pada masa kini. Ada 2 yang saya dapati bagi pandangan saya yang saya telah dapatkan, iaitu nepotisme dan bonding social capital. Nepotisme ini bermaksud dia memberi keistimewaan kepada keluarga dan rakan-rakan berbanding individu lain yang di mana individu itu lebih layak daripada keluarga dan rakan-rakan mereka. Manakala bonding social capital dalam bahasa Melayu adalah model sosial, iaitu model sosial pengukuhan di mana ianya merujuk kepada hubungan rapat dan kepercayaan yang wujud di dalam kalangan individu yang mempunyai latar belakang pengalaman atau identiti yang sama. Perlakuan ini sering berlaku di dalam setiap organisasi untuk kepentingan mereka sendiri dengan memberi sepenuh kepercayaan kepada keluarga dan rakan-rakan mereka walaupun keluarga dan rakan mereka tidak mahir atau tidak mempunyai pengalaman di dalam sesuatu tugasan yang diberi. Di dalam kajian Muhammad Azmi dan Ismail 2022, mereka mendapati kelemahan dalam mengawal proses pengambilan dalaman, dan ini telah memberi peluang kepada pegawai awam yang tidak bertanggungjawab untuk melantik individu yang mereka percaya maupun individu yang mempunyai hubungan walaupun tidak berkelayakan, tetapi masih terdapat segelintir penjawat awam, terutamanya pegawai atasan di kawasan luar bandar, kurang menggunakan sistem ini disebabkan mereka kurang mahir dan kurang pakar dalam penggunaan teknologi terkini atau pengaksesan kepada internet berkelajuan tinggi dan kemudahan ICT sangat terhad. Selain itu, seseorang penjawat awam yang memegang jawatan yang terlalu lama, terutama individu yang telah lama berkhidmat dalam penjawat awam, telah mengamalkan perkara-perkara yang lama dan telah menjadi sikap kebiasaannya dalam melakukan perkara rasuah ini. Sekian daripada saya dan saya serahkan rakan saya seterusnya. Ketua Audit Negara memainkan peranan penting dalam mengenal pasti kelemahan pengurusan perolehan kerajaan melalui proses audit kepatuhan dan audit prestasi. Bagi kes BALB Sabah, laporan Ketua Audit Negara Siri 2 2004 mendapati
36 projek BALB di Sabah melibatkan nilai lebih 1.65 bilion. Kedua, sebanyak 75 projek mengalami kelewatan atau tidak mencapai objektif termasuk masalah reka bentuk, kelewatan kontraktor, penyeliaan tidak berkesan dan tiada penyelenggaraan. Yang ketiga, audit juga mendedahkan kegagalan pelaporan perbelanjaan sebenar termasuk ketidakselarasan data antara laporan agensi dan keadaan fizikal sebenar projek. Hasil audit ini kemudian diserahkan kepada Parlimen Malaysia dan menjadi asas kepada siasatan lanjut oleh PAC. Jawatan kuasa kira-kira wang awam PAC ialah jawatan kuasa Parlimen yang bertanggungjawab menyemak penggunaan wang awam berdasarkan laporan audit negara. Dalam kes ini, PAC telah yang pertama mengadakan 3 prosiding khas berkaitan projek BALB Sabah. Yang kedua, memanggil wakil-wakil penting seperti Ketua Audit Negara, Timbalan Setiausaha KKDW, Pengarah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sabah dan pegawai dari agensi pelaksana dan kontraktor. Dalam laporan ini, antara kelemahan yang ditemui adalah kelemahan dalam perancangan dan pelaksanaan, projek tidak mencapai matlamat, pemilihan kontraktor tidak berasaskan keupayaan, kurang pemantauan dan penyeliaan berkesan, dan tiada pelan penyelenggaraan pasca serah siap. Laporan PAC ini kemudiannya diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. SPRM berperanan menyiasat unsur rasuah dan salah guna kuasa dalam proses perolehan kerajaan. Bagi kes BALB, SPRM telah yang pertama menerima maklumat awal dan laporan awam berkenaan kelewatan projek dan kualiti kerja yang dipertikai. Yang kedua, pasukan siasatan telah dilaporkan mengambil keterangan beberapa saksi termasuk pegawai pelaksana dan kontraktor. Setakat ini, belum ada tangkapan atau pertuduhan rasmi diumumkan secara terbuka, namun siasatan masih berjalan. SPRM juga menyatakan akan terus bekerjasama dengan PAC dan Ketua Audit Negara dalam memantau kes ini, terutama jika wujud unsur rasuah dalam pelantikan kontraktor atau pemalsuan laporan kemajuan projek. Aliran penyiasatan dalam kes BALB ini dapat dilihat dalam video ini. Seterusnya, saya akan masuk ke topik tahap profesionalisme di mana profesionalisme dalam institusi awam penting untuk memastikan tadbir urus yang baik, telus dan berintegriti. 3 institusi utama ini iaitu Ketua Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara atau juga dikenali PAC dan SPRM iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Masing-masing memainkan peranan yang penting. Seperti contoh, Ketua Audit Negara menunjukkan profesionalisme tinggi dengan mendedahkan kelemahan projek seperti dalam projek BALB, Sabah dan Sarawak yang gagal mencapai 75% objektif. PAC pula melaksanakan prosiding khas, memanggil pihak terlibat dan mencadangkan pemantauan ketat serta laporan berkala kepada Parlimen sekaligus mengukuhkan mekanisme semak dan imbang. SPRM pula tegas menyiasat dan mendakwa. Contohnya, rampasan RM 114 juta dalam kes BALB dan tangkapan besar dalam kes JKDM membuktikan komitmen tinggi terhadap integriti. Dengan itu, ketiga-tiga institusi ini saling melengkapi dalam menjaga ketelusan, integriti dan penggunaan dana awam secara berhema. Secara kesimpulannya, kes projek BALB di Sabah dan Sarawak jelas menunjukkan kepincangan serius dalam tadbir urus perolehan kerajaan akibat pelanggaran SOP, penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Kelemahan sistem kawalan dalaman telah menyebabkan kerugian besar dan rakyat luar bandar gagal menerima manfaat sepatutnya. Peranan Ketua Audit Negara, PAC dan SPRM sangat penting dalam memperkukuh integriti, mengesan kelemahan serta memastikan tindakan diambil terhadap pihak terlibat.
Penekanan terhadap etika, ketelusan dan penguatkuasaan tegas amat diperlukan supaya dana awam dapat digunakan secara berhemah demi kesejahteraan rakyat. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.